Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama 30 minit dari sekarang. Tan Sri, sebelum Menteri jawab, Tan Sri, sedikit penjelasan daripada Tan Sri Speaker. Tadi Menteri ada sebut kita sepatutnya perlu lebih banyak hari untuk kita bersidang dalam Dewan. Jadi apa pandangan Tan Sri Speaker terhadap cadangan daripada Menteri? Ya, saya sedang bincang dengan Ketua Majlis. InsyaAllah jawapannya ada selepas ini. Okey, terima kasih. Baik. Ketua, ya silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh perbahasan Belanjawan 2025 yang bertemakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi Belanjawan tahun 2025, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah diperuntukkan sekitar RM2 bilion yang merangkumi 3 ikhtiar utama, iaitu ikhtiar 29 Daya Cipta Kewangan Islam, ikhtiar 30 Pembangunan Industri Halal dan ikhtiar 54 Syiar Islam. Seramai 14 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama, termasuk Tumpat, Jelebu, Jelun, Kuala Krai, Jerai, Kuala Kangsar, Temeloh, Kalabakan, Beaufort, Bagan Serai, Ampang, Alustar, Langkawi dan Kuala Kerau. Tan Sri Yang Dipertua, bagi menggulung perbahasan belanjawan kali ini, izinkan saya menjawab isu-isu berkaitan hal ehwal agama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat secara rangkuman mengikut kluster dan kategori seperti berikut. Yang pertama, pengurusan dan pembangunan halal. Yang kedua, kesejahteraan modal insan. Yang ketiga, kemuliaan dan pemerkasaan undang-undang syariah. Yang keempat, pengurusan haji. Dan yang akhir sekali, kehormatan institusi Islam. Saya mulakan Tan Sri Yang Dipertua, pembangunan dan pengurusan halal. Yang Berhormat Kuala Krai telah membangkitkan isu proses kos sijil serta tindakan kerajaan dalam meningkatkan kefahaman masyarakat bagi mengelakkan stigma negatif terutama masyarakat bukan Islam. Tan Sri Yang Dipertua, sebagai pihak berkuasa berwibawa Persijilan Halal Malaysia, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melalui JAKIM dan MAIN serta JAIN sentiasa komited untuk memastikan kualiti pensijilan halal yang dikeluarkan terus terjamin dan boleh diyakini. Sebagai badan pensijilan yang mendapat akreditasi ISO IEC 17065 daripada Jabatan Standard Malaysia ataupun JSM, JAKIM diaudit secara tahunan oleh JSM bagi memastikan pengurusan pensijilan halal sentiasa mematuhi standard yang ditetapkan, termasuklah dari aspek integriti dan kesaksamaan. Walaupun tempoh pemprosesan pengeluaran sijil halal dikurangkan, prosedur dan piawaian yang ditetapkan masih perlu dipatuhi. Bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan tempoh pensijilan halal, JAKIM dan MAIN serta JAIN juga berusaha menambah baik dari semasa ke semasa elemen yang mempunyai kaitan dengan tempoh pensijilan halal merangkumi sumber manusia, sistem, logistik dan sebagainya. Ini kerana pensijilan halal bukanlah bergantung sepenuhnya kepada proses semakan dokumen dan pengauditan semata-mata, bahkan turut melibatkan elemen-elemen tersebut. Kerajaan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk menggalakkan permohonan sijil pengesahan halal Malaysia dan meningkatkan kesedaran pihak industri mengenai pensijilan halal Malaysia. Kerajaan pusat dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa bekerjasama dengan agensi pembimbing berkaitan pembangunan industri seperti Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Lembaga Perusahaan Pekebun Kecil (LISDA), Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM), Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM),
Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian MERDI, Unit Peneraju Agenda Bumiputra Teraju, SME Corp dan rakan strategik seperti Maybank, Bank Islam untuk membantu industri-industri ke arah persijilan halal Malaysia. Kerjasama yang dilaksanakan ini merupakan inisiatif bersepadu bagi memastikan setiap agensi dan kementerian terlibat menggerakkan peranan dan tanggungjawab serta fungsi masing-masing untuk memperkasa persijilan halal Malaysia. Bimbingan dan fasilitasi melalui program-program yang dianjurkan turut membantu memberi kefahaman mengenai isu-isu yang sering dibangkitkan, termasuklah kesukaran mendapatkan persijilan halal. Inisiatif seumpama ini juga membolehkan usahawan mendapatkan maklumat yang tepat dan menyeluruh mengenai keperluan dan syarat persijilan halal Malaysia. Sebagai contoh, JAKIM juga turut bekerjasama dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia (LLM) untuk menggalakkan dan mempertingkatkan jumlah usahawan halal di kawasan rawat dan rehat (R&R). Kerjasama ini merupakan inisiatif strategik yang digerakkan untuk membantu syarikat konsesi di bawah LLM serta menggalakkan usahawan tersebut memohon sijil halal Malaysia. Pelbagai sesi bimbingan dan klinik halal telah dianjurkan hasil kerjasama tersebut untuk memastikan pihak industri yang menjalankan perniagaan di kawasan R&R memahami proses permohonan SPHM sebagai salah satu persiapan dan persediaan untuk memohon sijil. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Saya juga ingin kepastian, sebelum itu saya ucap terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan, khususnya kolaborasi dengan pihak lebuh raya dan sebagainya. Tetapi saya inginkan kepastian ialah adakah juga terdapat kolaborasi dengan pihak MHB untuk food court ataupun medan selera di lapangan terbang seluruh negara dan juga di pasaraya besar, mall-mall besar macam Pavilion, macam banyak lagi mall-mall yang ada di Malaysia ini yang kebanyakannya tidak mempunyai sijil halal. Jadi ini juga perlu diambil perhatian kerana melibatkan pengunjung luar, pelancong asing datang ke Malaysia yang boleh bila tengok kedai-kedai di Malaysia ini dikira sudah halal walaupun tidak ada sijil halal dan dikuasai oleh bukan Islam. Terima kasih. Sila Menteri. Berhormat Kuala Krai, saya boleh sahkan kita memang, pihak JAKIM memang ada kolaborasi dengan mall yang besar. Contohnya baru-baru ni kita ada buat kolaborasi dengan Ion Mall. So jadi kolaborasi tersebut sangat penting dan kita akan terus mengadakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain untuk memastikan lebih ramai syarikat-syarikat dan usahawan-usahawan untuk mendapatkan sijil halal. Terima kasih, Muhammad. Oleh itu, sebagai pihak berkuasa berwibawa yang dilantik bagi menguruskan aktiviti persijilan halal, JAKIM perlu sentiasa memastikan elemen kesaksamaan ataupun dengan izin impartiality dilaksanakan, yang merupakan salah satu prinsip bagi sebuah badan persijilan yang diiktiraf di bawah standard ISO IEC 17065. Yang Berhormat Kuala Kangsar pula ingin tahu beberapa perkara seperti kos perkhidmatan konsultansi yang